bumi ada bawah. Tuhan langit kata, Tuhan bumi, hamba nak buat turun air hujan. Tuhan bumi kata, asal depan lah. Tak usah lah, dia kata, siang ke orang bumi ni, mu tahu dia buat turun air hujan sama. Kata Tuhan langit kata, dah berapa mu marah aku Tuhan kah? Tuhan bumi kata, aku Tuhan juga. Bila Tuhan ada dua. Lau kana fihi ma alihatun, disebut dalam Al-Quran, lau kana fihi ma alihatun, seandainya ada pada keduanya satu Tuhan, ada keduanya Tuhan, illallah, selain daripada Allah, la fasadata, nasaya binasa langit dan bumi. Marah langit buat Tuhan bumi, pandai sangat nak buat turun air hujan, baru gak panas orang bumi, siang gak ke orang bumi, dia kata. Akhir sekali balah lah, kata Tuhan langit, kau pandai aku Tuhan juga. Dia kata kalau muat turun air hujan ke air hujan, aku nak elok atas lain. Kata Tuhan bumi. Akhir sekali balah. Bila balah kenapa? La fasadata, binasa langit dan bumi. Sebab tu kita tengok, kalau satu rumah dua ketua, pening kepala. Sebab tu dia sebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki ni pemimpin bagi wanita. Sebuah rumah satu je, ketua keluarga satu je. Kalau dua orang, Allah raya hamba kata nak pergi sini, orang ni kata pergi sini, balah. Duk balah. Sebab apa? Sebab ada dua. Dia tak boleh, dia kena ada set. Maka yang Tuhan satu saja. Sebab tu dia tengok Tuhan Nabi Ibrahim AS, dia ajak orang duk cari Tuhan. Nabi Ibrahim ajak umat dia, mari sini tengok langit. Dekat langit tiba-tiba keluar matahari. Ni tah dia Tuhan. Orang pakai sembah matahari. Ni tah dia Tuhan. Tiba-tiba matahari menghilang. Tuhan dia gini hilang. Tuhan hilang. Dak berahi Tuhan hilang ni. Bukan. Main Tuhan hilang susah kita. Tak ada rezeki kita, Tuhan hilang. Tak ingat nak beri rezeki kita. Lama pada tu nampak pula bulan. Ajak pula umat dia, ni tah dia bulan, sembah bulan. Dah molek, mari siang hari hilang tangan barah pula. Akhir sekali kata ni bukan yang Tuhan itu adalah yang menjadikan matahari dan bulan kan. Sebab tu Nabi Ibrahim apabila ditanya oleh Namrud, apa kerja Tuhan kamu? Kata Nabi Ibrahim, innallaha yuhyi wa yumit, Allah Ta'ala menghidup dan mematikan. Kata Namrud, hamba pun boleh hidup mematikan. Dia ambil dua orang, seorang ni dia bunuh, ni hamba mematikan dia. Seorang ni dia lepaskan, ni hamba menghidupkan. Katanya Nabi Ibrahim, sesungguhnya Allah Ta'ala menaikkan matahari daripada belah langit, belah timur, dan menurunkan belah barat. Aku mahu kamu menaikkan belah barat, jatuhkan belah timur. Fabuhital ladzi kafar, maka terbuktilah Namrud itu pembohong. Ini Allah Ta'ala. Maka kita kena faham, kalau tanya orang, apa bukti Allah Ta'ala itu wahidan, wujud satu, dan apa bukti Allah Ta'ala itu hidup, Allah Ta'ala itu ada, apa buktinya? Buktinya adalah adanya alam ini. Maka Allah Ta'ala itu esa, bersifat esa, yang mengetahui, dan Allah Ta'ala itu maha mengetahui segala-galanya. Apa yang terlintas di dalam hati kita, dan apa yang zahir, semuanya Allah Ta'ala maha mengetahui. Sebab itulah orang-orang yang beriman kepada Allah, bila dia nak buat apa-apa dia tahu. Allah Ta'ala mengetahui di atas apa yang dia lakukan. Muraqabah, ada pemerhatian pada Allah Ta'ala. Maka mengetahui qadiran, yang berkuasa. Allah Ta'ala berkuasa di atas segala-galanya. Zaman dulu yang paling berkuasa Firaun. Firaun kuasa. Tahu tak Firaun hidup berapa ratus tahun? Firaun hidup ni lebih kurang dalam 500 tahun. Ataupun 600 tahun gitu lah, lebih kurang hidup. Kita ni hidup berapa ratus tahun ya? 100 dah apa? 100 tu muju je 100.
Hidup pun 60, 70 gitu saja. Hidup 100 tahun dengan kuasa yang begitu besar. Allah Ta'ala beri kuasa dia. Allah kuasa besar. Maknanya dengan bala tentera, dengan harta banyak. Kita memang dah. Kalau Allah Ta'ala beri nikmat kita banyak, lepas tu Allah Ta'ala beri panjang umur, lesar tak ingat lalu Tuhan. Cuba baca sejarah hidup Qarun. Qarun ni pengikut Nabi Musa. Pengikut Nabi Musa asal dia. Tetapi bila Allah Ta'ala beri rezeki yang begitu banyak pada dia, sehingga kan anak kucing tak orang nak akak. Banyak tak banyak, akhir sekali dia lupa Allah Ta'ala. Tak ada manusia yang berkuasa. Yang berkuasa adalah Allah Ta'ala. Manusia berkuasa dia pun kuasa yang tidak mutlak. Tidak mutlak. Sebab itulah bila dia tanya Nabi Sulaiman mempunyai kuasa yang begitu besar. Habis jin-jin duduk bawah kuasa Nabi Sulaiman. Tetapi tetap tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam keadaan macam tu, akhir sekali Allah Taala binasakan Firaun, Allah Taala binasakan Namrud. Firaun dibinasakan dengan ditenggelamkan dalam air laut. Wa idz najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim. Dia kata ingatlah tak kala kami selamatkan kamu di atas kejahatan Firaun. Firaun menyembelih bayi lelaki hidup-hidup dan membiarkan bayi perempuan bebaskan bayi perempuan, dan Allah Ta'ala uji kepada Nabi Musa AS. Summa awraqna, kemudian kami menenggelamkan Firaun. Firaun tenggelam dalam laut yang dibelah oleh Nabi Musa AS dengan mukjizat dia. Dengan izin Allah Ta'ala terbelahlah lautan menjadi beberapa belas lorong. Kemudian lalulah Nabi Musa dengan pengikut dia, sehinggalah Firaun tengok lautan terbelah dua, beberapa lorong, maka Firaun pun ikut juga. Akhir sekali dibinasakan oleh Allah. Tak ada dah hak segagah-gagah Firaun pun binasa. Batu kita ni bila Allah Ta'ala beri sihat, masa ni nak buat ibadat. Dah orang kita tak ada daya upaya. Tidak ada daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Maka bila kita sedar dah Allah Ta'ala lah yang berkuasa, maka hendaklah kita melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia kata yang kuasa, yang hidup, Allah Ta'ala hidup, tidak ada mati bagi Allah. Yang mati kita, makanlah ubat apa-apa pun sampai masa mati ke. Macam-macam orang nak ubat panjang umur. Ia dua perkara yang tak ada ubat. Yang pertama tua tak ada ubat. Yang kedua mati. Asal buat muda lah. Walau nama dia muda pun, kecil-kecil lahir aja dia kata tak nama muda lah. Sampai masa tua ke? Sampai masa dia tua ke? Asal pakai ubat. Leni tahu tak Leni? Macam-macam cara orang berubat Leni. Dulu dia pakai cocok. Cocok sikit kulit jadi tegak. Kulit jadi tegang cocok. Pakai ubat, masuk dadah, masuk ubat macam-macam. Sekarang ni dia buat pesen baru. Dia buang darah. Darah lama-lama dia buang, dia masuk darah muda. Darah orang-orang umur 17 tahun, 18 tahun masuk darah. Nawi tubuh jadi segar. Kalau tubuh segar tu buat amal ibadat boleh tahan ke? Buat amal ibadat. Berobat, nak wi ke muda, nak wi ke agak. Nabi sebut dua penyakit yang tidak ada obat. Yang pertama sakit tua, yang kedua sakit mati. Sakit yang bawa pada mati ataupun mati. Tak ada obat dua ni. Asal buatlah guana-guana. Disebut dah. Idza jaa ahadakumul maut fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Apabila sampai saja ajal, sampai saja masa, tidak didahulukan satu saat dan tidak diakhirkan satu saat. Sampai masa mati pasti akan mati. Tak kira mati ni, tak kira orang muda orang tua, sampai masa ajal mati. Orang muda ni ramai mati. Mati atas mutu.
mati atas kereta. Dok berlumba motor, dok berlumba kereta hari ni. Akhir kali mati gitu saja. Jadi nak beritahu semua mati, yang hidup adalah Allah Subhanahu wa taala. Kekal buat selama-lama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika wafat dia, sahabat Nabi tak mau terima. Nabi mana boleh wafat? Nabi tak wafat, Nabi tak mati, kata sahabat Nabi. Tak boleh terima. Sebab apa? Sebab dia kata Nabi kan kekasih Allah. Takkan kekasih nak membunuh kekasih. Tak mati. Sehingga kan Saidina Umar tak boleh nak terima kematian Nabi. Ambil pedang, pusing atas udara ni. Siapa yang kata Muhammad mati, aku pacung. Muhammad mana boleh mati, aku pacung. Kata Saidina Abu Bakar, huwa hayyun la yamut. Allah Ta'ala maha hidup, la yamut, tidak menerima kematian. Tidak ada mati bagi Allah. Yang lain semua mati. Dah bagaimana dengan malaikat maut? Malaikat maut pun mati. Yang mencabut nyawa dia cabut nyawa orang, semua makhluk dia cabut. Akhir sekali dia beritahu pada Allah, ya Allah, habis dah saya cabut nyawa. Tak ada dah. Tinggal siapa? Tinggal diri dia. Allah Ta'ala kata cabut nyawa kamu sendiri. Maka dicabut nyawa malaikat maut. Habis semuanya mati. Ingat, mati adalah satu kehidupan baru. Satu kehidupan baru. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, yang akan dibentang amalan kita. Bukan kita mati boleh kita buat amal ibadat, tak ada. Ibadat dikira atas muka dunia ni. Atas muka dunia kita buat amal ibadat, maka apabila kita mati nanti akan dibentang. Maka kita kena sedar yang hidup hanya Allah Ta'ala. Oleh kerana kita mati, bila kita mati kita akan dipersoal. Bila kita mati kita akan dikira amal ibadat kita, maka hendaklah kita buat amal ibadat. Dan yang hidup hanyalah Allah Subhanahu wa taala, tidak menerima kematian. Orang pun kata kita mati dah, hancur dah, boleh bangun balik ke kita? Boleh bangun balik. Bagaimana kita tengok bumi-bumi yang mati, matahari panas terik, bumi sampai pecah, merekah bumi. Tananglah apa-apa pun tak hidup dah. Sebab bumi dah mati, keras ketung dah bumi. Tetapi apabila Allah Ta'ala menurunkan air hujan, tiba-tiba bumi jadi hidup, menumbuhkan tanaman-tanaman. Maka Allah Ta'ala berkuasa menghidupkan kita, dan Allah Ta'ala berkuasa maha hidup. Dia tidak menerima kematian. Dan ada beberapa perkara yang kekal, ada permulaan tapi tidak ada akhir. Kenapa? Di antaranya roh manusia, roh nabi-nabi, arasy Allah Ta'ala, kursi Allah Ta'ala, syurga Allah Ta'ala, neraka Allah Ta'ala, qalam Allah Ta'ala. Ini semuanya tidak ada akhir, tetapi ada permulaan. Adapun Allah Ta'ala ada permulaan, tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Allah Ta'ala itu kidam, yakni tidak ada awal. Allah Ta'ala itu baqa, tidak ada akhir bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hayyan, maha hidup, muridan, berkehendak. Allah Ta'ala berkehendak di atas segala-gala. Iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Apabila Allah Ta'ala inginkan sesuatu, maka jadilah ia. Jadi, pasti jadi. Bila dikatakan jadi, pasti jadi. Kehendak Allah Ta'ala. Orang yang Allah Ta'ala nak muliakan, jangan buat hina lah. Kita cubalah hinakan dia, dia pasti akan mulia. Sebab kehendak Allah mengatasi kehendak segala-gala. Allah Ta'ala nak hinakan orang tadi, asal mulialah dia, hina juga akhirnya. Hina. Allah Ta'ala nak tidak mahu memberi mudarat pada dia, buatlah mudarat atas dia apa-apa. Minum racun tak mati. Sebab apa? Sebab kehendak Allah. Ada riwayat mengatakan ada sahabat Nabi, di antaranya Khalid Al-Walid. Apabila dicabar pada dia, bila dia tanya, apa yang kamu bawa? Dia kata, saya bawa Allah Ta'ala. Bawa Islam, cerita tentang Allah. Di antaranya sifat Allah tidak memberi mudarat, tidak memberi Allah Ta'ala lah yang memberi mudarat, yang memberi manfaat.
Maka dia cabar Khalid Al-Walid minum racun. Khalid Al-Walid minum racun. Tapi sebelum minum tu Khalid tanyalah, kalau saya minum tidak binasa apa-apa, adakah kamu nak beriman? Mereka mengatakan kami sanggup beriman, tapi kami nak tengok dulu. Khalid Al-Walid pun minum racun dengan izin Allah Ta'ala, tidak binasa. Sebab tidak kehendak Allah Ta'ala. Maknanya ke Allah Ta'ala berkehendak. Bila Allah Ta'ala nak sesuatu, terima. Pasti akan berlaku. Sebab tu kita kadang-kadang ada anak yang kita cukup sayang, tetapi anak yang kita sayang tu Allah Ta'ala ambil dulu. Allah Ta'ala ambil dulu. Itu kehendak Allah. Bila kita faham dah Allah Ta'ala bersifat muridan, Allah Ta'ala kehendak Allah Ta'ala, maka kita pun terima. Ini kehendak Allah. Dan ingat, asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Kadang-kadang benda tu kamu tak berahi, tapi benda tu baik bagi kamu. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang benda tu kamu berahi, tapi benda tu tak baik bagi kamu. Kita tak berahi, musibah itu tak berahi, tapi musibah tu baik bagi kita. Dengan sabit musibah kita ingat pada Allah. Kita berahi sangat, kata, kita berahi sangat harta yang begitu banyak, kedudukan yang begitu banyak, tetapi benda tu tak baik bagi kamu. Boleh jadi dengan sabit kamu dapat harta, kamu lupa Allah Ta'ala. Maka setiap apa-apa yang berlaku ada kehendak Allah dan ada hikmah di sebaliknya. Hanya manusia tidak faham dia. Maka Allah Ta'ala bersifat muridan, yakni berkehendak di atas segala sesuatu. Maka selain daripada tu dia kata mutakalliman, berkata-kata. Allah Ta'ala itu berkata-kata. Kalamullah, Allah Ta'ala berkata-kata. Bagaimana yang kita baca dalam kalam Allah dalam Al-Quran, itu adalah kalam Allah, kata-kata Allah. Tapi kata-kata Allah laisa bisautin wala haufin, tidak ada suara, tidak ada huruf. Dan macam mana Allah Ta'ala berkata tak ada suara, tak ada huruf? Macam kita cakap dalam tu lah, macam kita cakap dalam hati, tak ada suara. Tak ada huruf macam mana? Tak ada huruf macam kita bunyi angin-angin, bunyi apa-apa, bunyi-bunyi yang tak ada huruf. Jadi Allah Ta'ala lebih lagi pada tu. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala berkata-kata dalam keadaan yang layak bagi Allah dengan Musa alaihissalam. Maka Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa. Ada kisah yang Nabi Musa bercakap, dia kata, ya Allah, tunjuklah aku orang yang duduk dalam syurga bersama dengan aku. Allah Ta'ala